Afghanistan di sebalik konflik dan tragedi berpanjangan dalam lipatan sejarah negara itu adalah sebuah negara yang kaya dengan keunikan budaya serta mempunyai landscape yang menarik. Perubahan tampuk pemerintahan termasuk kedatangan kuasa luar memakan masa yang sangat panjang bagi negara ini di mana menghalang kestabilan dapat dicapai. Keinginan penjajah British menghalang kemarahan Soviet ke Asia Tengah mencetuskan siri perang Anglo-Afghan. Britain mengalami kekalahan dalam Perang Anglo-Afghan pertama 1839 hingga 1842, kemudian menang dalam Perang Anglo-Afghan kedua 1878 hingga 1880 dan seterusnya kalah dalam Perang Anglo-Afghan ketiga 1919 yang akhirnya keluar dari negara itu. Kemudian datang pula Kesatuan Soviet 1979 hingga 1989 dan akhir sekali kedatangan Amerika Syarikat pada tahun 2001. Afghanistan amat sukar untuk dikuasai secara total sehingga dikenali sebagai Graveyard of Empires. Konflik yang berlaku di Afghanistan sekarang boleh dikenal pasti disebabkan polisi luar pentadbiran baru Presiden Biden untuk menamatkan terus perang di Afghanistan dengan pengunduran tentera Amerika Syarikat. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat pergelutan dan konflik yang berlaku di Afghanistan. Teruskan menonton. Afghanistan adalah sebuah negara yang terletak di tengah benua Asia dan dikelilingi oleh negara Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan serta Turkmenistan. Ia terletak di tengah-tengah jalan darat dagangan terpenting menghubungkan utara dan timur Asia dengan Eropah dan Timur Tengah, menyebabkan ia menarik minat banyak negara luar. Sempadan negara Afghanistan yang terbentuk pada lewat kurun ke-19 adalah di atas faktor persaingan antara Empire Britain dan Rusia sehingga digelar sebagai Great Game di mana Afghanistan dijadikan sebagai catur dalam perang ideologi bagi menyekat kemarahan komunis Rusia yang sudah hampir ke British India ketika itu. Ibu negara Afghanistan ialah Bandar Kabul yang sebelum ini juga menjadi lokasi laluan jalan sutera dan di bandar ini turut terbina masjid-masjid yang indah sejak era dinasti Mughal. Namun, Kabul menjadi saksi perang berpanjangan yang menyebabkan keruntuhan ekonomi serta generasi kini yang kebanyakannya lahir dan membesar dalam waktu pergolakan. Etnik di Afghanistan diwakili oleh kaum terbesar iaitu Pashtun mewakili 42% populasi, diikuti oleh Tajik 27%, Hazara 9%, Uzbek 9%, Turkmen 3% dan lain-lain. Kaum Pashtun juga terbahagi lagi kepada kabilah dan suku berlainan. Kaum-kaum berlainan mempunyai kumpulan pejuang berlainan dan dikenali sebagai mujahidin secara amnya. Pertelingkahan dan perselisihan antara mereka juga sering berlaku menyebabkan perang saudara berpanjangan. Kumpulan Taliban. Taliban berasal dari perkataan talib iaitu bermaksud pencarian kebenaran yang merujuk kepada para pelajar madrasah dari Pakistan dan Afghanistan serta pada mulanya tidak mempunyai kaitan dengan aktiviti militan atau keganasan. Kemudiannya, Taliban dikaitkan dengan gerakan politik yang muncul dari bandar Kandahar, selatan Afghanistan pada tahun 1994 di bawah pimpinan Mullah Muhammad Omar yang telah mentadbir Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Taliban juga dikaitkan dengan salah satu dari kumpulan militan dari Pakistan iaitu Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Namun, penubuhan sebuah kumpulan pejuang seperti ini di negara yang berterusan konflik adalah disebabkan faktor yang kompleks, dipengaruhi oleh pelbagai pihak dan tidak dapat bergerak sendiri. Contohnya, pihak Amerika Syarikat sendiri menyalurkan pelbagai bantuan kewangan, kepakaran dan kelengkapan ketenteraan bagi mengusir tentera Rusia dari Afghanistan. Sejarah perubahan pentadbiran di Afghanistan. Penguasaan Soviet. Sebelum perang saudara tercetus antara puak-puak di Afghanistan pada tahun 1978, pemerintahan negara itu adalah secara monarki di bawah Muhammad Zahir Shah yang berkuasa sejak tahun 1933. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat dan Soviet mula merebut kepentingan geopolitik Afghanistan dan kedua-dua pihak ini mula membawa masuk sumber kewangan. Amerika Syarikat berjaya memeterai perjanjian ketenteraan dengan negara jiran Pakistan pada tahun 1954 dan Afghanistan pula mula berbaik dengan Soviet. Zahir Shah digulingkan oleh Daud Khan pada tahun 1973 dan beliau mengiktiraf Afghanistan sebagai sebuah republik dan mengangkat dirinya sebagai presiden. Setelah berkuasa, beliau mula mahu mengurangkan kebergantungan kepada rejim komunis Soviet dan akhirnya pada 27 April 1978, beliau dibunuh dan digantikan oleh pemimpin pro-Soviet iaitu Nur Muhammad Taraki yang juga dibunuh hanya selepas setahun memegang tampuk pemerintahan.
tampuk pemerintahan pro-Soviet diganti oleh Presiden Babrak Kamal 1979 hingga 1986 dan Presiden Mohamed Najibullah. Walau bagaimanapun, kerajaan yang dikatakan boneka komunis Soviet ini tidak berdiri dengan kukuh dan mendapat tentangan hebat rakyat Afghanistan disebabkan penularan rasuah dan kekejaman terhadap pejuang revolusi Afghanistan. Pada tahun 1988, Presiden Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan akan menarik diri dari Afghanistan dan pengunduran selesai pada Februari 1989. Presiden Najibullah terus berkuasa sehingga Mujahidin Afghanistan mula mengambil alih pada tahun 1992. Penguasaan Taliban. Pengunduran kuasa besar Soviet menyebabkan wilayah-wilayah Afghanistan mula ditadbir secara berasingan dan perang saudara terus berlaku, ditambah dengan kelemahan pentadbiran Mujahidin dalam pelbagai sektor seperti ekonomi, perundangan, sosial dan lain-lain. Ini menyebabkan kumpulan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar dari kaum Pashtun bersama kumpulan pelajar beliau meluaskan kuasa dan mengambil alih 90% wilayah. Seterusnya, berjaya mengambil alih ibu kota Kabul pada September 1996 dengan pengunduran pemimpin lain. Kumpulan Taliban ini mengutarakan matlamat menegakkan pentadbiran Islam bagi menyatukan rakyat Afghanistan. Kerajaan Taliban ini mulanya diiktiraf oleh Pakistan, Emirat Arab Bersatu dan Arab Saudi. Penguasaan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mula menyerang Afghanistan pada tahun 2001 dengan alasan mahu menghapuskan kumpulan militan Al-Qaeda yang berlindung di bawah Taliban kerana dituduh terlibat dalam peristiwa serangan 11 September di Amerika Syarikat. Ini menyebabkan Taliban terpaksa berundur ke wilayah sempadan dengan Pakistan. Selepas itu, Hamid Karzai dari kaum Pashtun menjadi presiden pertama dengan sokongan Amerika Syarikat. Namun, kerajaan baru ini masih tidak disokong sepenuhnya oleh kaum terbesar iaitu Pashtun yang tidak bersetuju dengan reformasi pengaruh barat dan Taliban mula kembali aktif pada tahun 2006. Kini, setelah 20 tahun Amerika Syarikat bertapak di Afghanistan, ia masih belum dapat sokongan rakyat Afghanistan sepenuhnya. Kumpulan Taliban terus-menerus memberi tentangan dan pendudukan tentera di Afghanistan telah menjadi beban ekonomi yang tinggi kepada Amerika Syarikat. Perang di Afghanistan ini adalah secara gerila melawan militan yang mahir dengan selok-belok muka bumi, iaitu tidak boleh dimenangi menggunakan senjata semata-mata. Selain itu, sudah ramai rakyat awam termasuk wartawan dan petugas media yang terkorban dalam konflik berpanjangan ini sejak tahun 2001. Pertukaran tampuk pemerintahan. Presiden Amerika Syarikat yang baru, Joe Biden, pada bulan April 2021 mengumumkan mahu mengakhiri perang di Afghanistan dan akan membawa pulang semua anggota tentera dan rakyat Amerika Syarikat yang berada di Afghanistan secara berperingkat yang dijangka berakhir pada September tahun ini. Ini akan mengakhiri tempoh 20 tahun pendudukan Amerika Syarikat di Afghanistan. Dalam Twitter beliau, Presiden Biden menyatakan tugas utama menghapuskan militan yang boleh menggugat Amerika Syarikat sudah tercapai dan Amerika Syarikat tidak mempunyai tanggungjawab membangunkan Afghanistan. Dengan keputusan Amerika Syarikat mahu meninggalkan negara tersebut, pihak Taliban mula menguasai banyak wilayah sejak beberapa bulan yang lepas dan akhirnya berjaya mara ke ibu negara Kabul pada hari Ahad 15 Ogos. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan melarikan diri menaiki helikopter. Pihak Taliban juga telah memasuki istana presiden dan tentera kerajaan juga tidak memberi sebarang tentangan terhadap kemarahan pihak Taliban ini, manakala pegawai-pegawai kerajaan di wilayah lain juga menyerahkan kuasa secara aman. Wakil rundingan pihak Taliban yang berada di Qatar juga memberitahu tidak akan memulakan apa-apa serangan kepada mana-mana pihak, tidak akan membalas dendam dan harta serta nyawa akan dilindungi. Akan tetapi, rakyat Afghanistan mulai panik dan pada hari Isnin yang lalu, mereka beramai-ramai memenuhi lapangan terbang Hamid Karzai untuk melarikan diri menaiki pesawat yang ada. Pada masa ini juga, proses pemindahan warga negara asing menaiki pesawat tentera sedang giat dijalankan setelah keadaan di lapangan terbang mulai pulih. Ramai wakil antarabangsa menyuarakan tentang hak kemanusiaan semua individu di Afghanistan, sama ada rakyat sendiri atau warga asing, diutamakan dalam krisis ini.